Fokus berita malam ini. Perdana Menteri selamat tiba di Kuching. KPWKM santuni kanak-kanak dan warga emas dalam program Tautan Kasih Ramadan. Kerjasama semua pihak percepat pembangunan kampung di Serikeh. Pusat Kraftangan Kampung Trang Matu bantu hidupkan ekonomi penduduk. RM700,000 diluluskan naik taraf kemudahan PDRM di Sibu. Bazar Aidilfitri 1 sudah mula dibanjiri orang ramai. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK di sini dalam lawatan kerja rasmi sehari di Sarawak. Ketibaan beliau menggunakan pesawat khas pada jam 2.05 petang di LTAK disambut oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tunatau Abang Openg. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan Menteri Pendidikan Fazlina Sidek turut mengiringi rombongan Perdana Menteri dari Kuala Lumpur. Turut hadir menyambut ketibaan Perdana Menteri ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri dan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki. Seterusnya, Perdana Menteri dijadualkan menghadiri program taklimat pembangunan Sarawak di Pejabat Pengairan dan Saliran DID Cawangan Kota Semerahan. Selepas itu, Datuk Seri Anwar turut melakukan sesi walkabout di Bazar Ramadan Desa Ilmu Kota Semerahan bagi menyantuni rakyat di sana. Pada malam ini, beliau akan menghadiri majlis berbuka puasa Madani peringkat Sarawak yang berlangsung di Masjid Al-Mutakin, Kota Semerahan. Perdana Menteri dijangka berlepas pulang ke Kuala Lumpur pada jam 8.20 malam ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM terus prihatin dengan keperluan kumpulan sasar terutamanya yang melibatkan kanak-kanak dan warga emas. Menterinya Datuk Seri Nancy Sukri berkata, golongan ini termasuk mereka yang menerima perkhidmatan penjagaan dan pelindungan di institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Menurut beliau, pelbagai program perlu digerakkan bagi membolehkan penghuni-penghuni ini berinteraksi dan seterusnya menikmati hak-hak mereka sebagai insan yang perlu mendapat perlindungan dan kasih sayang. Selaras dengan dasar kanak-kanak negara, Akta Kanak-kanak 2001 dan Dasar Keluarga Emas Negara. Puan dan tuan-tuan sekalian, penglibatan secara kolaborasi strategik semua pihak dalam memeriahkan program pada hari ini adalah tanda keprihatinan kementerian kita dalam matlamat mengutamakan kepentingan kanak-kanak dan warga emas di negara kita. Terima kasih kepada semua rakan-rakan strategik Rumah Kanak-kanak Tuan Hajah Norkiah Kuching serta Rumah Sri Kenangan Kuching yang sentiasa bekerjasama membantu dan menyantuni penghuni di kedua-dua institusi ini. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa merasmikan program Tautan Kasih Ramadan di Rumah Kanak-kanak Puan Norkiah di Batu 12 di sini pada Sabtu. Ahli Parlimen Santubong itu menambah, program Tautan Kasih Ramadan kali ini mempunyai 4 objektif utama iaitu mengukuhkan semangat muhibbah dan kerjasama antara warga kerja serta penghuni, mengeratkan hubungan silaturahim melalui penyertaan bersama dalam program. Selain itu, katanya, ia menyemarakkan semangat bulan Ramadan dengan aktiviti yang bermakna dan amalan bersedekah dan menggalakkan integrasi antara dua generasi iaitu kanak-kanak dan warga emas. Dalam program tersebut, Datuk Seri Nancy menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada seramai 72 orang penghuni Rumah Kanak-kanak Puan Norkiah dan 64 orang warga emas Rumah Seri Kenangan Kuching. Seterusnya, beliau turut mengagihkan bubur lambuk dan bubur pedas kepada semua tetamu yang hadir dalam program berkenaan. Kerjasama antara semua pihak dapat membantu kerajaan mempercepatkan serta membawa lebih banyak pembangunan khususnya kampung-kampung di Serikeh. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh berkata, tanpa kerjasama yang diberikan adalah sukar untuk melaksanakan apa juga pembangunan dan sekaligus akan merugikan rakyat sendiri.
Beliau berkata demikian semasa Majlis Khatam Al-Quran Masjid Al-Mutakin Serike pada Sabtu. Mengenai projek naik taraf Masjid Al-Mutakin, beliau berkata ia memerlukan sedikit lagi masa berikutan masalah yang dihadapi oleh pihak kontraktor berkaitan bekalan bahan-bahan pembinaan yang dialami. Itu yang kita sedia maklum, 9,5 juta itu banyak. Dari segi mereka adalah, tapi kalau kita melihat dari segi tugas apa yang telah kita buat untuk membedakan masjid yang baru, memang mudah. 9,5 juta itu mungkin kita dapat menyiapkan masjid dia dalam 3 tahun setengah. Dari segi size itulah. Tapi oleh kerana kita membaik pula, bermakna kos yang perlu dikira ialah untuk merubah tempat-tempat yang sudah kusam, yang merupakan kos juga. Oleh sepertialah dan mengambil masa yang begitu lama. Beliau dalam pada itu amat berterima kasih kepada penduduk Sarike yang memahami keadaan yang berlaku dan menyeru jawatankuasa masjid agar terus memberi penjelasan kepada rakyat tentang apa yang berlaku. Pada majlis tersebut, Datuk Len menyerahkan sumbangan kepada 35 orang pelajar yang menyertai Khatamal Al-Quran dan sumbangan kepada golongan asnaf dan warga emas. Pusat Kraftangan Kampung Treng Matu yang baharu akan membantu menghidupkan aktiviti ekonomi penduduk kampung. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diranja Dr. Juana Jaya. Di samping menghidupkan aktiviti ekonomi, beliau ingin mewujudkan aktiviti dalam kalangan masyarakat peringkat akar umbi terutama dari sudut kemahiran menghasilkan kraftangan kerana tidak mahu kemahiran ini pupus dan diwarisi generasi baru. Katanya sekiranya pusat kraftangan ini berjaya dibangunkan dengan baik, ia akan menjadi tempat persinggahan pelancong dan mereka yang berkunjung ke daerah ini. Selain itu, ujar beliau, ianya juga sebagai medan latihan perniagaan dengan meletakkan harga berpatutan dan mampu milik berdasarkan kualiti supaya pengunjung mampu memiliki barangan kraftangan dan menyebarkan kepada orang luar tentang kewujudan pusat kraftangan ini. Penghasilan produk secara berterusan perlu dilakukan untuk memastikan bekalan sentiasa mencukupi bagi memenuhi permintaan pelanggan sekiranya ingin membeli dalam jumlah yang banyak, katanya, semasa merasmikan Pusat Kraftangan Kampung Treng Matu pada Khamis. Pusat kraftangan ini adalah tempat untuk mengumpulkan hasil kraftangan yang dihasilkan oleh penduduk kampung untuk pameran dan jualan. Katanya pelbagai barangan kraftangan seperti seraung mato, terendak, pasu dari bahan terpakai, kacip dan sebagainya ditempatkan di pusat itu untuk sebagai jualan dan pameran kepada pengunjung. Selain itu, jelasnya pusat kraftangan itu juga menjadi satu lagi tempat perkumpulan untuk pembuat barangan kraftangan yang mampu menjana pendapatan dan sekaligus akan merancangkan aktiviti ekonomi berasaskan kraftangan. Dana sebanyak RM700,000 telah diluluskan di bawah projek Program Transformasi Luar Bandar RTP 2024 Dewan Undangan Negeri Dun Pelawan bagi menaik taraf kemudahan Polis Diraja Malaysia PDRM di Sibu. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang Minti berkata, kerja menaik taraf itu merangkumi 4 projek. Antaranya pembinaan semula Balai Polis Taman Rejang dan menaik taraf kemudahan Balai Polis Sungai Merah dengan kedua-duanya melibatkan kos keseluruhan RM200,000. Katanya bagi Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sibu, beliau meluluskan pembinaan Taman Permainan Kanak-kanak RM100,000 dan atas permintaan Ketua Polis Daerah Sibu, pembinaan semula gazebo RM200,000. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Tilawah Al-Quran dan berbuka puasa bersama Ketua Polis Daerah Sibu di Masjid Darul Huda IPD Sibu baru-baru ini. Datuk Michael yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan turut menyatakan bahawa ini adalah komitmen beliau untuk menyokong pasukan polis di Sibu. Jelasnya, inisiatif ini bertujuan memperkasa infrastruktur dan kemudahan serta dalam menyokong usaha pasukan polis dalam memberikan perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat di Sibu.
Turut hadir Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili. Bazar Aidilfitri Satok sememangnya lokasi popular yang ditunggu-tunggu untuk masyarakat Islam membeli belah barangan keperluan Hari Raya yang bakal tiba tidak lama lagi. Tinggal 10 hari lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri, bazar tersebut sudah menarik kedatangan ramai pengunjung. Bukan sahaja masyarakat Islam, malah bukan Islam turut datang untuk membeli pakaian raya dan barangan lain. Hasil tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati rata-rata pembeli berbelanja dengan ala kadar dan hanya memilih barangan yang mempunyai harga yang berpatutan sahaja. Salah seorang peniaga yang ditemui hari ini, Nur Adira Safira berkata, tahun ini pembeli banyak membeli barangan secara ala kadar, tidak seperti tahun sebelum ini. Tahun tu berbanding dengan tahun lepas, tahun tu pengunjung di situ lebih ala kadar lah sebab kita tahu ekonomi kini tu sebab apa juga. So, daknya berbelanja pun ikut kemampuan, ala kadar semualah bersederhana. Berbezalah daripada tahun lepas. Tahun tu banyak yang survey dulu. Beli pun daknya sikit-sikit maksudnya minggu tu beli, minggu lepas minggu tu beli, gelap minggu depan datang lagi maksudnya. Sementara itu, seorang lagi peniaga, Nik Hussein Muhammad Yasin berkata, tahun ini merupakan tahun ke-20 beliau berniaga di Bazar Aidilfitri Satok. Kami almost dah mau 20 tahun lah. Dah 20 tahun. Sila mula-mula bazar tu ditubuhkan. Macam 20 tahun dulu lah. Setiap tahun lah sampai ke tahun tu. Setiap tahun memang pengunjungnya semakin bertambah. Ya yang kami tanggal lah. Walaupun saingan ada di tempat lain, tapi bazar tu adalah nombor satu lah pilihan yang macam dekat Kuching lah. Kami berniaga start baju dengan sampul raya dengan ada sikit pin lah. Okay. Malam tu lah sambutan yang cuti tu. Alhamdulillah pengunjung memang ada banyak sikit lah. Sebelum tu pun sederhana, tapi still ada sambutan lah kata. Mungkin tu bazar yang ditunggu-tunggu oleh orang selama tu di Kuching yang viral kata orang. Kami haraplah pun rekan-rekan raya tu sambutannya lebih lagi daripada tu lah. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Ayuh sama-sama kita nantikan dan memeriahkan Tamasya Sukma ke-21 Sarawak 2024. #Salur Informasi Rakyat, Salam UKAS.